بسم الله الرحمن الرحيم. حييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah yang dirahmati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu semula pada malam ini insya-Allah, minggu yang pertama dalam tahun baru Masihi 2024. Alhamdulillah, kuliah malam ni membuka tirai tahun baru. Saya pun cuba ingat balik berapa lama dah saya bagi kuliah sini ya. Saya rasa saya ada 6 tahun ada ya. 2018 ke 2017, saya pun lupa. Awal dulu tu kitab Riyadhus Salihin kan. Saya rasa tu pun setahun lebih juga. Kemudian baru mula kitab Rahim Maktum ni. Yang confirmnya sebelum Covid lah kan. Sebab masa Covid tu dah sampai Perang Badar kita punya baca tu dah jauh jugalah. Jadi alhamdulillah masuk tahun 2024 tak habis-habis juga lagi. InsyaAllah saya rasa tahun ni habis lah kot InsyaAllah. Kitab Ar-Rahim Al-Maktum, Sirah Nabi SAW. Dan untuk tidak kita lupakan juga, malam ni memasuki juga ataupun hari ini dah masuk hari ke-91 semenjak Gaza diserang. Jadi walaupun mungkin stamina orang nak menyokong perjuangan Palestin ni mencabar kan, kita pula duduk jauh. Awal-awal dulu mungkin semangat lagi sekarang ni pun kunut nazilah pun dah sendu juga bunyinya Ada banyak lagi orang baca, tapi begitulah, ialah tabiat manusia lah, nak bertahan lama ni. Tentera-tentera pun yang berperang pun tak tahan lama. Ini kan lagi kita yang duduk jauh ni. Tapi apa pun yang terjadi, sebagaimana satu cerita saya baca masa perang antara US dengan Vietnam, seorang warga Vietnam yang duduk di US pada waktu itu, setiap hari tanpa miss dia datang depan White House, dia bawa lilin, dia pasang lilin sepanjang perang ni berlaku. Saya rasa perang lama kan, perang US Vietnam. Jadi mula-mula orang buat tak tahu, tapi lama-lama orang tengok tanpa, without miss, setiap malam dia datang depan White House ni. Jadi orang pun datang tanya pada dia, kenapa kau buat macam ni? Adakah kau rasa kau datang sini setiap malam ni akan bagi kesan mengubah keputusan daripada White House ni untuk menyerang Vietnam? Jadi jawapan warga Vietnam ni, aku tak buat ni sebab nak mengubah apa-apa. Aku buat ni ialah supaya diri aku tak berubah. Perang ini telah mengubah kita semua daripada orang yang ada perasaan manusia, akhirnya tidak rasa apa-apa. Bila hari-hari cerita orang mati, hari-hari cerita anak yatim dibunuh mak bapaknya, bayi-bayi dibunuh, bila dah hari-hari cerita, kita lah lama-lama jadi lali. Sedangkan itulah sebenarnya antara tanda kita ni masih lagi manusia ataupun tidak sebenarnya. Jadi warga Vietnam ni kata, aku buat ni untuk diri aku tak hilang rasa manusia. Aku akan ingat dan aku akan tunjukkan solidariti aku dengan peperangan ni sampai bila-bila.
Jadi itu orang kafir ya. Jadi kita sebagai orang Islam, saudara semuslim ialah umpama tubuh badan kita sendiri. Selagi ada yang disakiti, maknanya kita sebenarnya sakit. Cuma kita ni mungkin menafikan kita sakit, atau kita cuba melupakan kita sakit dan sebagainya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita baca ni insya-Allah, dan semua ibadah-ibadah kita ni menjadikan juga iman kita ni kuat. Dan tanda iman yang kuat ialah adanya sensitivity, kekal merasa hidup dengan ukhuwah dengan saudara-saudara kita di Palestin insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita teruskan pembacaan kita pada bab Hajjatul Wida' ataupun haji perpisahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dah 2 minggu tak ada kuliah, saya rasa tuan-tuan pun lupa kita berhenti kat mana itu. Keingat lagi? Saya pun duk cuba ingat-ingat berhenti mana gitu. Pasal itu plan nak bacanya lagi jauh, jadi tak sampai situ. Jadi saya pun tak pasti dah cover banyak mana ya. Tapi seingat saya yang terakhir kita sudah pun sampai kepada episod di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun masuk ke dalam Baitullahi Al-Haram dan telah pun melakukan tawaf. Dan saya nak buat pembetulan sikit. Itu pun ada yang bertanya saya masa habis kuliah tu, haji Nabi buat ni haji apa Jadi ikut kitab Rahim Maktum dan kebanyakan kitab-kitab menyebut bahawa haji Nabi ialah haji qiran. Haji qiran. Jadi bila haji qiran bermakna tawaf pertama yang Nabi buat tu tawaf apa? Bukan tawaf umrah, bukan tawaf haji. Betul kan? Dia ialah tawaf qudum, tawaf sunat sempena kedatangan atau kali pertama masuk ke dalam Baitullahi Al-Haram. Bila tawaf yang wajib Nabi kena buat ialah nanti bila dah start masuk hari-hari haji nanti. Kan, maknanya antara 9 ke 10 ke 11 12 tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunaikan tawaf. Nabi akan balik lepas daripada Arafah, Nabi akan balik tawaf dan kemudian Nabi pergi balik ke Mina. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai ni Nabi tawaf kan. Cerita hari tu yang last kita berhenti Nabi tawaf. Jadi ini ialah tawaf sunat. Tetapi malam ini kita akan baca tawaf tersebut merupakan tawaf sunat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi sesiapa yang macam Nabi situasinya, iaitu datang ke Mekah membawa binatang nak dikorbankan. Manakala sahabat-sahabat yang lain, status tawaf yang kali ini dia akan jadi tawaf umrah. Nanti kita akan baca malam ni. Jadi ini sebagai flashback, maknanya kita berhenti hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun masuk ke dalam Kaabah melalui Babus Salam. Babus Salam Nabi masuk, Nabi cium Hajarul Aswad, kemudian Nabi pun tawaf. 3 pusingan pertama banyak riwayat lah, ada khilaf lah. Ada yang kata Nabi tak berlari, ada yang kata Nabi berlari, ada yang kata Nabi berlari itu time lain kan. Tapi akhirnya hari ini kita memegang kalam daripada mazhab-mazhab, imam-imam mazhab, bahawa sunat untuk 3 pusingan pertama tu berlari anak. Tapi almost impossible lah nak buat. Berjalan pun slow kan, nak berlari tu tak tahulah time bila Mungkin baru lepas haji, baru lepas musim haji mungkin lah, time kosong-kosong tu mungkin boleh berlari. Tapi kalau datang sekarang mustahil nak berlari lah. Jadi Nabi SAW 3 pusingan pertama berlari anak dan kemudian Nabi jalan biasa. Dan sepanjang tempoh Nabi bertawaf itu Nabi ittiba' ataupun membuka kain ihram di belah kanan. Dan sepanjang tawaf tersebut juga Nabi SAW tidak didengari membaca sebarang doa-doa yang spesifik, kecuali di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Sahabat mendengar Nabi SAW baca doa yang masyhur lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sahaja. Jadi punyalah 7 pusingan. Sekurang-kurangnya lah, kalau kita time sekarang ni ramai orang jadi setengah jam kan. 7 pusingan mungkin zaman Nabi kurang sikit, katalah lebih kurang 15 ke 20 minit. Umpama solat
Solat tarawih saya rasa 4 rakaat lah kalau zaman kita ni kan. Ke kurang lagi. Ikut tengok surau lah, tengok imam Imam laju mungkin dah habis 8 dah, 20 minit Tidak didengari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang spesifik, sedangkan tempoh yang lama kan, hanya Rabbana Atina sahaja didengar. Dan ini sebenarnya juga satu isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi apabila mengasaskan manasik, mengasaskan syariat yang nak di-follow nanti bukan oleh geng-geng muhajirin, geng-geng ansar yang memang hebat-hebat ni, tapi yang akan di-follow oleh berbilion umat manusia sampai ke hari kiamat, yang mana majoritinya mungkin tak boleh bercakap bahasa Arab pun kan. Nak hafal Rabbana Atina tu pun nasib baik, pasal mungkin sebab ada dalam Quran, biasa dalam solat, tapi hak doa lain tu nak hafal bukan senang. Jadi rahmat ataupun rahmah Nabi SAW memikirkan akan datang. Jadi Nabi SAW memudahkan tawaf itu, tetapi sahabat semua sepakat bila melihat Nabi SAW tawaf, Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat khusyuk sebagaimana menunaikan solat. Jadi sebab itu memang tawaf ini ialah umpama solat. Tawaf umpama solat. Jadi kalau batal wuduk, kena berhenti ambil wuduk, sambung balik kan. Jadi hanya itu sahaja doa yang Nabi SAW baca sepanjang tawaf tersebut. Kemudian diakhiri 7 pusingan itu dengan Nabi SAW kembali mengucup Hajarul Aswad. Kembali mengucup Hajarul Aswad. Tetapi pada masa yang sama, hari itu pun saya dah sebut, Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana ayat ini? Nabi SAW berpesan kepada Umar, wahai Umar, engkau ni orang yang kuat, janganlah engkau berebut untuk mengucup Hajarul Aswad, kerana tu'zi ad-da'if, mungkin akan mencederakan orang-orang yang tak berapa kuat. Sayyidina Umar ni, kalau masih ingat, di antara a handful of people, ataupun mungkin hanya beberapa orang sahaja daripada orang Arab yang kalau naik unta kakinya cecah tanah. Seorang lagi siapa? Seorang lagi yang kita baca kisah itu kan, Zaid Al-Khair kan. Ini semua orang-orang super tinggi ni. Boleh naik unta tu kaki cecah tanah, saya pun tak boleh bayang, tinggi betul. Jadi kalau Umar pun berebut dengan orang lain, memang confirm lah, habislah yang lain tu kan, dekat Hajarul Aswad. Maka Nabi kata, ya Umar, innaka rajulun qawi, engkau lelaki yang kuat wahai Umar, la tuzahim 'alal hajar, jangan berebut-rebut untuk pergi ke Hajarul Aswad. In wajadta khalwatan fastalimhu, kalau kau nampak kosong baru kau pergi kucup. Jadi ini ialah pesanan Nabi SAW. Dan Nabi sambung, Nabi kata, wa illa fastaqbilhu wa hallil wa kabbir, kalau tak boleh maka lambailah dan ucaplah la ilaha illallah Allahu akbar, ataupun dalam riwayat lain menyebut bismillah Allahu akbar. Jadi ini saya rasa kita semua amalkan begitulah sampai ke hari ini. Jadi bila selesai Nabi SAW menunaikan tawaf, apa Nabi buat? Nabi SAW pergi ke belakang Maqam Ibrahim. Setengah riwayat kata Maqam Ibrahim ni yang hari ini kedudukannya dah dijauhkan daripada Kaabah. Dikatakan zaman Sayyidina Umar mengalihkan Maqam Ibrahim. Dan Maqam Ibrahim bukannya kubur Nabi Ibrahim. Saya rasa kita pun tahu kan, kalau jeling ke dalam tu kita nampak ada batu kan. Batu ini ialah tempat Nabi Ibrahim berpijak. Dan dikatakan juga menurut ulama bahawa batu itu juga salah satu batu daripada syurga. Kalau baca dalam tafsir-tafsir, sebab ni ayat Quran kan, Allah SWT yang cerita kat kita kan. Dan dalam ayat yang Nabi baca, bila Nabi pergi belakang Maqam Ibrahim, Nabi baca ayat ni. Apa ayatnya? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Maknanya Allah SWT sendiri sebut ada tempat Maqam Ibrahim, tempat berdiri. Maqam maknanya tempat berdiri. Qiyam berdiri, maqam tempat berdiri. Jadi maknanya batu itu ialah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membina
Kaabah. Setengah ulama kata batu itu umpama umpama crane. Dia boleh naik, dia boleh turun. Untuk memudahkan Nabi Ibrahim menyusun batu. Zaman dulu mungkin tak ada tangga yang canggih dan sebagainya. Dan dalam keadaan Mekah ketika itu kontang, tak ada apa-apa, tak ada alat, macam mana nak bina bangunan yang tinggi? Maka Jibril, dikatakan Jibril alaihissalam turun membawa batu tersebut dan perintahkan Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu untuk sentiasa mengukur. Sebab dulu saya pernah sampaikan dulu, saya ceramah kan, ukuran dan kedudukan Kaabah ialah melalui wahyu. Bukan maknanya Allah perintah Nabi Ibrahim buatlah Baitullah sini, Nabi Ibrahim pun buat ikut suka, tak boleh. Ukuran dan kedudukan spesifik mengikut wahyu. Sebab tu Jibril sendiri memberi arahan. Maknanya wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Ibrahim. Sebab apa? Kerana al-muhadha, align dengan Kaabah ialah Baitul Ma'mur, and the populated house. Bait al-Ma'mur. Al-Bait al-Ma'mur ialah Kaabah para malaikat yang sentiasa align dengan Kaabah di bumi. Jadi tak bolehlah main sebarang-sebarang kan? Kena sama mengikut apa yang Allah SWT nak. Jadi alignment itu dibuat oleh Nabi Ibrahim ketika berdiri di atas batu ataupun maqam Ibrahim. Jadi batu itu dulu dikatakan lebih dekat dengan Kaabah, tapi sebab apa dialihkan? Kerana bila orang tawaf sangkut kat situ kan. Sekarang ni pun sangkut juga pasal dia kat tengah-tengah kan. Sebab itu ada ura-ura mengatakan kerajaan Saudi nak alih ke belakang lagi. Kan. Tapi kalau alih ke belakang lagi, masalah dia satulah, tidak ada tempat untuk solat di belakang makam Ibrahim. Sebab Nabi SAW apabila selesai tawaf, Nabi pergi ke belakang makam Ibrahim sambil membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan mereka mengambil makam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat solat. Lalu Nabi SAW berdiri di belakang makam dan menunaikan solat sunat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan kemudian surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan kemudian surah Al-Ikhlas. Pun surah-surah yang senang. Diriwayatkan kepada kita oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maknanya sahabat masa tu dengar betul-betul tu. Saya pun fikir macam mana dengar, pasal ramai kan masa tu kan. Tapi yang cerita kepada kita ni semua Jabir radhiyallahu anhu. Hadis tentang Hajjatul Wida' ni Sayyidina Jabir. Hadis yang sangat panjang. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sayyidina Jabir ni cerita detail. Dan yang saya tahu hadis tersebut ialah Sayyidina Jabir ceritakan setelah lama dah Nabi SAW wafat. Bermakna Jabir ingat spesifik what happened during that days. Kan ada orang datang, maknanya mungkin tabi'in kan, yang tak pernah jumpa dengan sahabat sebagainya, dan dikatakan ketika itu Sayyidina Jabir dah tua dah, dan tak silap dah buta dah masa tu, pasal dah tua, mata tak berapa nampak. Jadi orang tanya pada dia, ya Jabir, wahai Jabir, macam manakah cerita haji perpisahan Nabi SAW? Itu yang sampailah kepada kita cerita detail ni. Jadi Jabir kata, aku dengar Nabi ketika solat baca 2 surah ni, pun surah yang simple kan. Nak memikirkan kejap lagi jemaah daripada Jepun, jemaah daripada US, daripada kan, nak hafal surah-surah yang susah, maka Nabi pun baca surah yang simple. Tetapi solat ini hanyalah solat sunat lah. Kemudian Nabi SAW daripada situ, Nabi SAW menuju ke Jabal As-Safa ataupun Bukit Safa sambil membaca ayat Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, surah Al-Baqarah. Dan Nabi menyebut abda bima bada Allahu bih, aku mulakan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan. Apa dia? Dalam ayat tersebut Allah mulakan menyebut 2 bukit ini. Allah sebut mana dulu? Allah sebut Innas Safa, kemudian baru Al-Marwata min sya'airillah. Jadi Nabi pun pergilah ke atas Bukit Safa. Kalau kita baca ayat tersebut tuan-tuan, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Ayat penuh.
Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah daripada syiar-syiar ataupun simbol Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunaikan haji ataupun umrah di Baitullah, maka tidak ada masalah untuk bertawaf di antara keduanya ataupun berjalan di antara keduanya. Kita sebut sa'i lah. Kalau tuan-tuan perasan pelik sikit ayat tu. Kenapa Allah kata fala junaha alaih, tidak ada masalah? Seolah-olah sebelum tu ada masalah kot. Betul tak? Jadi bila kita buka asbabun nuzul, antaranya Ibnu Katsir sebut, apa punca Allah sebut tidak ada masalah untuk berjalan di antara kedua-dua ni. Rupa-rupanya pada zaman jahiliah, orang Quraisy dia meletakkan berhala-berhala yang dipindahkan daripada Kaabah. Ada sebahagiannya letak di atas Safa dan sebahagiannya letak di atas Marwah. Jadi zaman jahiliah orang datang ke Kaabah, satu nak pergi tawaf lah, yang kedua nak pergi sembah berhala. Dan sebab ada berhala juga di atas Safa dan Marwah, maka Safa dan Marwah juga dikunjungi untuk menyembah berhala lah, pergi kucup, pergi puja, pergi semayang depan berhala lah. Jadi bila orang-orang Ansar datang, orang-orang Ansar rasa macam tak kena nak tunaikan ibadah di tempat yang dulunya merupakan tempat yang dianggap suci bagi penganut agama ataupun suci bagi orang-orang yang sembah berhala. Jadi macam serba salah. Maka turunlah ayat ini. Ini salah satu riwayat lah. Kata turunlah ayat ini menyatakan kepada mereka, pada hari ini Safa dan Marwah telah pun ditukar ataupun dikembalikan. Tempat ini ialah tempat bagi orang yang memahami agama tauhid. Sebab apa? Kenapa Safa dan Marwah menjadi special sedangkan begitu banyak bukit di sekeliling Kaabah? Kenapa orang Arab yang tak masuk Islam pun menganggap Safa dan Marwah ni special? Apa bukti dia? Buktinya Nabi SAW, bila Nabi dapat wahyu, selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi, akhirnya turun perintah daripada Allah, announce this message kepada seluruh penduduk Mekah. Lalu Nabi SAW mencari pentas, dan di manakah pentas tersebut? Bukit Safa. Di atas bukit itulah Nabi berdiri dan Nabi memanggil orang-orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada musuh nak datang menyerang, kamu akan kata apa? Orang Quraisy kata, kami akan percaya kepada engkau wahai Muhammad, kan? Kemudian Nabi pun teruskan dengan Nabi beritahu bahawa aku ni diutus sebagai pesuruh Allah dan sebagainya. Kemudian dibalas oleh siapa dia? Abu Lahab. Tabbat laka ya Muhammad, ataupun dia kata celakalah engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, sebab ni je kau kumpulkan kami di bawah bukit Safa ni nak dengar engkau punya ceramah ni. Kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi bukit Safa ialah bukit tempat pengumuman penting dibuat. Kalau kat Malaysia ni macam kat mana ya tuan-tuan? Tak pasti saya. Stadium Merdeka kan. Ikut kita ni orang mana lah. Ada setengah orang anggap Masjid Negara tu tempat penting kan. Tahun 98 dulu. Ada orang berdiri di anjung Masjid Negara melaung reformasi kan. Jadi itu satu tempat yang penting. Kalau orang zaman Merdeka mungkin anggap Stadium Merdeka penting dan sebagainya. Kan? Jadi disebabkan Bukit Safa dan Marwah ini penting, Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah sa'i yang akan Nabi tunaikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan balik. Sebenarnya sebab apa mulia Safa dan Marwah ni? Sebenarnya ialah kerana di sinilah tempat Siti Hajar berlari-lari mencarikan makanan ataupun mencarikan cara untuk anaknya kekal hidup. Dan kekal hidup bukan sebab nak hidup semata-mata, tapi kerana untuk kekal beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab boleh sahaja Siti Hajar bawa anaknya pergi ke tempat lain. Pergilah tempat ada air. Ada tak orang pernah question, kenapa dia duduk situ lagi walaupun tak jumpa air? Kenapa tak diangkut anak dia tu? Kan? Pergilah berjalan sikit. Sebab tempoh di antara ketika Siti Hajar habis air
sehingga jumpa air Zam-Zam ni beberapa hari ya tuan-tuan. Dalam setengah riwayat kata beberapa hari. Itu yang Siti Hajar dah tak tahan, dia tengok takut mati anaknya ni kan kalau tak minum air. Itu yang berlari-lari tu. Sebab sebelum tu air ada bawa dalam bekas-bekas kulit yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Bermakna Siti Hajar berlari-lari anak carikan air supaya anak dia dan dia kekal hidup untuk taat pada perintah Nabi Ibrahim yang juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja sebabnya. Dan kerana ketulusan dan murninya ketaatan Siti Hajar inilah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan Safa dan Marwah ini akhirnya diabadikan sebagai sya'airillah, simbol kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sya'airillah disebut bukan simbol bagi umat Islam. Dalam Quran sebut bukan min sya'airil Islam, bukan simbol kepada Islam, tapi simbol kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni patut buat kita fikir tuan-tuan. Apa makna simbol kepada Allah? Kan? Min sya'airillah, simbol kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting sangat kan? Nanti insya-Allah saya ulaslah pandangan saya lah. Jadi Nabi SAW menuju ke arah Safa dan Nabi pun mengatakan bahawa aku akan mulakan dengan apa yang Allah mulakan, innas Safa wal Marwata. Lalu Nabi SAW naik ke atas puncak ataupun tempat yang tinggi di atas Gunung Safa ataupun Jabal As-Safa. Dan di atas itu Nabi SAW berdiri dan Nabi SAW membaca zikir. Kan sebagaimana yang sampai hari ini kita amalkanlah kalau orang yang pergi umrah, apa zikir dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali Nabi SAW ulang doa ataupun zikir ini. Tiada Tuhan selain Allah, baginya kerajaan, baginya puji dan syukur, dan dia berkuasa ke atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah, dialah yang telah menunaikan janjinya dan membantu memenangkan hamba-Nya dan menewaskan musuh-musuh yang menyerangnya. Ni biasa kita baca dalam takbir raya kan. Kalau takbir raya lain sikit lah, tapi lebih kurang lah kan. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Soalan dia, kenapa Nabi baca di atas bukit Safa zikir yang macam ini? Sebab apa? Sebab dahulu di atas bukit Safa inilah Nabi SAW dan dakwah Nabi dihina. Ketika Nabi berdiri di atas itu buat kali yang pertama, Nabi SAW dicela, dikeji, diherdik, bahkan dicelakakan oleh Abu Lahab. Kali kedua Nabi SAW naik sekarang ni, Nabi berdiri sebagai orang yang menang, orang yang terbukti kebenaran, dan orang yang telah musuhnya tunduk kepada Nabi SAW. Jadi zikir Nabi itu ialah Nabi nak mengingatkan pada kita bahawa begitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan pusingkan di antara kebatilan dan kebenaran. Kan? Sampai hari ini kita baca. Walaupun kita ni tak pernahlah kena herdik masa berdiri di atas bukit Safa, tapi nak ambil semangat daripada Nabi SAW. Nabi berdiri kemudiannya sebagai orang yang menang. Kan? Sebab tu Nabi baca 3 kali dan kemudian barulah Nabi berjalan, berlarilah. Yang 4 ni ada banyak riwayat ya tuan-tuan. Ada setengah kata Nabi SAW mula-mula berjalan aja, jalan sampai di antara, orang kata apa, lembah di antara Safa dan Marwah, Nabi berlari. Ada yang kata, kenapa Nabi tak berlari daripada awal? Kalaulah kata berlari itu sebab nak mencontohi Siti Hajar berlari kan. Siti Hajar berlari all the way, betul tak? Daripada awal sampai habis. Mau kalau kita kena berlari macam tu, jenuh juga ya. Tapi kalau kita hari ni berlari dekat lampu hijau kan. Lampu hijau ni sebenarnya pendek je, sebab dia ialah jurang di antara Safa dan Marwah.
Jadi sahabat cerita, Nabi berlari kat situ. Kalau tidak, Nabi jalan aja. Nabi berlari kat situ pasal ramai sangat orang. Kita kena bayangkan zaman tu bukan macam sekarang. Safa dan Marwah ni dah macam highway sekarang ni kan. Zaman tu memang bukit berbatu lah. Jadi tuan-tuan bayangkan dengan ramai-ramai tu, nak berjalan daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa balik, beramai-ramai dengan bukit berbatu. Macam mana agaknya? Jadi sebab itu ada setengah ulama meriwayatkan bahawa separuh daripada tu, mungkin lepas dah 3 kali, lepas 4 kali dah berpusing kan, Safa 1, Marwah ke Safa kedua, 3, 4, Nabi dah naik unta dah. Pasal dah makin ramai dah follow Nabi. Kalau Nabi tak naik unta, silat-silat tak habis sa'inya. Dan daripada situ jugalah akhirnya datang hukum bolehlah menaiki tunggangan seperti kuda, unta dan skuter pada hari ini untuk menunaikan sa'i. Jadi tak ada masalah lah. Diorang kata, ustaz, kenapa nak naik skuter? Elok tubuh badan, kaki tak sakit. Ya, Nabi pun tak sakit masa tu. Jadi tidak ada masalah lah maknanya untuk naik tunggangan tanpa sebab pun. Tapi sebab ramai masa tu. Dan rupa-rupanya saya baca dalam sejarah Safa dan Marwah ni berada dalam bentuk dia yang asal sampai lama jugalah. Sampai lebih kurang saya rasa, kalau tuan-tuan baca buku Muhammad Asad, ada tuan-tuan pernah baca ya? The Road to Makkah. Muhammad Asad atau nama asalnya Leopold Weiss, seorang Yahudi asal Austria, kemudian menjadi jurnalis, kemudian berjalan di negara-negara Arab sehingga masuk Islam dan duduk lama di Saudi, berkawan pula dengan King Faisal. Dan dia lebih kurang 2 atau 3 kali pergi tunaikan haji. Ketika ini tahun 1920-an. Jadi dalam buku dia, kalau tuan-tuan baca, ni 1920-an tak adalah lama mana kan, 1920-an, keadaan Safa dan Marwah ni masih macam asal. Maknanya bukan macam sekarang ni lah. Nak berjalan tu susah. Dan tambah teruk lagi, pada 1920-an Muhammad Asad sebut, satu, bukit berbatu-batu. Yang kedua, tengah jalan di antara Safa dan Marwah, memandangkan semua orang akan jalan situ, orang ambil kesempatan berniaga. Jadi along the way, sa'i tu sebenarnya penuh, kanan kiri jual tasbih, jual apa semua kan. Yelah, dah orang lalu situ. Sambil-sambil tu, pasal sa'i ni tak macam tawaf kan. Sa'i ni tak ada kena wuduk, tak apa kan. Jadi orang kata relax lah sambil-sambil beli barang. Dah jadi macam window shopping kan. Sa'i ni zaman sehingga 1920-an, 30-an masih macam tu. Sampailah lebih kurang 70-an, barulah dibuat yang macam sekarang ni tu lah. Atau tak silap saya mungkin late 80s lah, hujung 80-an, dibina kompleks untuk sa'i. Kalau tak sebelum tu, sa'i ni satu perjuangan nak menghabiskan tu. Sekarang pun penat juga kan. Kalau dulu saya tak boleh bayang lah penatnya macam mana. Jadi zaman Nabi SAW, Nabi bersa'i dalam keadaan bukit tersebut masih tingginya yang asal. Sekarang ni banyak dah naik kan. Sebab tu yang kita nampak, kalau yang sekarang ni kita sa'i tu, dah nampak puncak gunung dah. Kalau nak tengok dia punya bawah, kena pergi yang belah bawah kan, dekat area Mataf. Kalau masuk Babu Salam, pergi ke kiri boleh nampak. Itu pun tengah bukit sebenarnya. Bawah lagi tu dah tak nampak, dah terbenam dah. Pasal bangunan dah buat makin lama makin tinggi. Jadi zaman Nabi ketinggian asal. Jadi turun tu memang turun bukit sungguh. Sehingga Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku melihat Nabi ni seng-seng dia punya jubah tu sampai nampak betisnya penuh. Jadi sampai nak ke bawah lutut dah Nabi angkat jubah. Iyalah, mendaki kan. Bukan jubah, ihram. Ihram Nabi tu Nabi angkat tinggi. Pasal susah nak naik turun. Ya? 7 kali kalau mengikut yang saya baca ni, sebab itulah bilangannya Siti Hajar lakukan larian tersebutlah. Genap 7 kali itulah baru Siti Hajar akhirnya berakhir di Marwah. Siti Hajar naik lebih tinggi sikit untuk tengok kat mana lagi ada air. Kemudian waktu itulah terdengar ketukan kaki daripada Nabi Ismail dan Sayyidina Hajar nampak air keluar. Tawaf 7 kali itu sebab Nabi SAW buat lah. Tapi insyaAllah saya ulas sikit pandangan saya sekejap lagi lah.
Dan sebenarnya ialah dalam soal ibadah ni kita buat sebagaimana yang disuruh walaupun kita tidak tahu sebab. Tapi kita boleh mencari makna ataupun isyarat daripada apa yang diperintahkan tu. Nanti saya akan ulaslah berkait dengan tawaf, berkait dengan sa'i ni. Kita panggil dia punya simbolik dia. Kan? Ini bagi saya cerita apa yang berlaku dululah. Apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 7 kalilah memang betul Nabi buat pun 7 kali dan sahabat pun ikut saja ketika itu. Maknanya kalau Nabi buat 10 pun sahabat buat 10. Kalau buat 20 lah. Jadi Nabi berhenti pada yang ketujuh di Marwah. Baik. Jadi bila sampai di Marwah yang terakhir setelah habis yang ketujuh dan memang sebenarnya khilaf juga, kalau kita hari ni pun confuse kan. Ada yang kata satu tu Safa pergi Marwah patah balik baru satu. Ada yang kata. Tapi yang betulnya Safa Marwah tu satu, Marwah patah balik ke Safa tu dua. Tapi datang mana confusion ni? Sebab daripada zaman dulu pun sebenarnya ada setengah ulama pun confuse. Jadi sebab dulu orang kita tak ada visual kan, semua main disampaikan secara lisan. Jadi seorang cakap. Jadi setengah ulama sampai pada dia bahawa satu syaut ataupun satu pusingan tu daripada Safa pergi Marwah patah balik. Jadi memang ada pandangan kata kena macam tu. Tapi akhirnya setelah dikumpulkan semua pandangan-pandangan yang ada, maka pandangan yang kata 7 tu ialah ulang alik dah jadi pandangan yang ganjil dan telah pun disalahkan lah kan? Jadi telah diperbetulkan. Nak ceritanya confusion tu bukan kita je, ulama pun confuse juga makna pusingan tu kan. Jadi bila habis 7 pusingan sampai di Marwah, Nabi SAW telah bercakap kepada sahabat. Ini yang saya nak cerita tadi. Nabi telah buat pengumuman kepada sahabat untuk siapa-siapa yang tidak bawa binatang macam Nabi. Siapa-siapa yang datang ke haji ini tak bawa binatang, Nabi perintahkan untuk semua bertahallul. Nabi perintahkan untuk tahallul, keluar daripada ihram. Sama ada dengan bercukur ataupun potong rambut lah. Dan Nabi kata setelah keluar daripada ihram ni, halal baginya semua yang halal bagi orang yang tidak berihram. Segalanya lah, pakai baju, berjahit, bersama dengan isteri, bersolek bagi orang perempuan, berwangi-wangi bagi orang lelaki dan sebagainya, semua halal. Sahabat ketika mendengar semua senyap. Tak ada siapa buat. Sebab apa? Tak percaya biar betul Nabi ni. Sebab dalam tradisi orang Arab, apabila mereka datang menunaikan haji, sepanjang-panjang tempoh haji itu mereka akan berihram. Kan dia tak ada konsep yang macam Nabi SAW ajar ni kan? Sebab tu saya ada sebut itu. Hanya apabila Nabi SAW tunaikan kali ini, baru kita tahu rupanya umrah dan haji itu boleh ditunaikan bersama ataupun ditunaikan bersekali dengan ada pause in between, tak payah berihram dan sebagainya. Sebelum tu orang Arab tunaikan haji, musim haji, dia datang ihram sampai habis musim haji lah dia berihram. Dia tak akan bersama dengan isteri, dia tak akan pakai pakaian ni, itu gini dan sebagainya. Jadi bila kali ni Nabi SAW suruh sahabat gunting rambut dan kemudian halal bagi kamu semua benda, dia umpama suruh makan di siang hari pada bulan puasa je lah. Biar betul Nabi ni kan. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini arahan untuk kami tahun ni sahaja ke ataupun sampai bila-bila macam ni? Kan itu saya sebutkan yang bertanya siapa? Suraqah bin Malik. Dan Suraqah yang mengejar Nabi nak pergi hijrah tu. Dan Nabi SAW menyebut tidak, ini untuk selama-lamanya. Dan Nabi kata dakhalat al-umrah fil haji. Umrah dan haji telah menjadi satu. Bermakna orang yang tunai umrah di musim haji dan orang yang pergi untuk menunaikan haji sahaja ataupun orang yang mencantumkan umrah dan haji dalam satu niat, semuanya betul. Jadi dan Nabi SAW sebut satu hadis penting di sini. Nabi sebut, "Lau istaqbaltu min amri ma istadbartu lama suqat al-hadi."
Kalaulah aku tahu boleh buat macam ni daripada awal, aku takkan bawa binatang. Wala ja'altuha umratan, dan aku pun akan buat macam kamu semua, aku pun akan bertahallul dan jadikan tawaf dan sa'i tadi sebagai umrah. Maknanya Nabi kata, kalaulah Nabi SAW tahu, Nabi pun akan buat juga haji. Haji apa? Haji tamattu'. Kan? Nabi akan umrah, kemudian Nabi akan tahallul, relax-relax lah, sampailah datang hari 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan sebagainya. Tapi sebab Nabi SAW baru tahu ketika itu, maknanya mungkin wahyu membenarkan perkara ini berlaku pada waktu itu. Jadi orang yang bawa binatang korban tak boleh nak buat begitu. Sebab apa? Sebab selagi dia tidak korban, dia tidak boleh bertahallul, dan korban hanya boleh dibuat pada hari raya Aidil Adha lah, hari 10 Zulhijjah. Jadi selagi belum 10 Zulhijjah, tapi kalau dah masuk 10 Zulhijjah, dia kena terus habiskan lah kan, sampai melontar dan sebagainya. Jadi Nabi kata siapa yang bawa binatang tak boleh bertahallul. Jadi ketika itu diriwayatkan hanya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Talhah dan Az-Zubair, 5 orang. Ini yang ada bawa binatang. Dan juga kemudiannya Sayyidina Ali. Jadi ada cerita kat sini. Bila Nabi SAW habis umrah ni, ataupun sahabat habis buat umrah ni, Sayyidina Ali baru sampai. Sayyidina Ali datang dari mana? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah cerita. Sayyidina Ali datang daripada Yaman. Baru je hari tu, sebelum Nabi pergi tunai haji, Nabi telah menghantar Sayyidina Ali pergi ke Yaman untuk jadi amil, jadi cikgu, jadi segalalah, jadi qadi sebagainya di Yaman. Jadi sebelum Nabi tunai haji, Nabi dah hantar mesej kepada Sayyidina Ali untuk datang, untuk bagi tahu kepada Sayyidina Ali bahawa Nabi akan menunaikan haji. Dan Nabi minta Sayyidina Ali join dari Yaman. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Nabi order kepada Sayyidina Ali untuk bawakan unta-unta daripada Yaman. Kalau tuan-tuan ingat saya cerita, Nabi juga ada bawa unta daripada Madinah. Nabi minta pula Sayyidina Ali top up lagi unta tu daripada Yaman. Jumlah keseluruhan unta yang Nabi punya nama saja, kira bahagian Nabi lah, kalau korban tu bahagian Nabi sajalah, yang Nabi bawa sendiri campur dengan yang Nabi minta Ali bawa, jumlah keseluruhan ialah 100 ekor. Jadi berapa exactly Nabi bawa daripada Madinah tak pasti, tapi bila campurkan bila campur unta Nabi bawa dengan yang Ali bawa, jumlah 100 ekor. Nabi seorang saja. Ni duit Nabi ni, duit Nabi, maknanya Nabi bayar. 100 ekor ni duit Nabi. Jadi Sayyidina Ali sampai ketika sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi ni dah pun bertahallul. Termasuklah isterinya Fatimah. Fatimah pun dah bertahallul. Jadi bila Fatimah bertahallul, Fatimah pun bersolek. Fatimah berhias, pakai celak, pakai wangi-wangian dan sebagainya, duduk dalam kemah. Jadi bila Sayyidina Ali sampai, masuk dalam kemah, terkejutlah. Kan tadi saya sebut kan, azan.
Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tadi saya telah sebutkan bahawa di antara yang juga bertahallul ketika itu ialah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, isteri kepada Ali radhiyallahu anhu dan juga anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Ali sampai, Ali tengok Fatimah berhias bersolek, Ali marah. Dalam ayat, dalam cerita hadis tersebut, cerita Ali marah lah. Tak disebut sebab apa, tapi orang lelaki mungkin boleh faham. Lama tak jumpa isteri, datang-datang pula tengok berhias bersolek cantik, tapi Ali dalam keadaan berihram. Kan? Jadi marahlah, kenapa engkau pakai cantik-cantik macam ni, aku ni dalam keadaan berihram. Tu mungkin satu puncanya marah, seolah-olah isterinya mengundang lah, kan, menggoda suaminya. Yalah, lama tak jumpa, balik outstation, tapi tengah berihram ni. Dan juga boleh jadi Sayyidina Ali marah pasal Fatimah telah melakukan sesuatu yang dulu orang Arab tak buat, kan. Mana ada tengah musim haji ni buat macam ni. Sebab Sayyidina Ali tak tahu cerita, sehinggalah Sayyidina Ali datang jumpa dengan Nabi SAW nak mengadu seolah-olah Fatimah ni buat salah. Kan, pergi bersolek dalam keadaan ihram, apa dah jadi dengan isteri aku ni. Tapi Nabi SAW terus, Nabi kata Fatimah betul. 3 kali Nabi sebut Fatimah betul, Fatimah betul. Maknanya Nabi yang suruh supaya Fatimah ni bertahallul dan keluar daripada ihram, sementara nak menanti hari tarwiyah ataupun 8-9 Zulhijjah. Jadi di sinilah bermulanya wujudnya jenis haji yang hari ini kita namakan sebagai haji tamattu'. Dan Nabi SAW tidak keluar daripada ihram, dan terus sahaja Nabi dalam keadaan ihram sampailah nanti Nabi tunai haji dan sebagainya. Jadi kerana itu Nabi disebut bahawa Nabi itu menunaikan haji qiran. Nanti kita akan bacalah seterusnya apa yang berlaku dalam perjalanan haji Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah, bermakna bagi sahabat lain yang ada semua umrah habis dah, selesai dah umrah, sekarang ni menunggu hari untuk buat haji. Setengah riwayat kata ada beberapa hari lagi, ada kata 4 hari, ada kata 5 hari, ada kata 3 hari, nak sampai kepada hari 8 Zulhijjah, iaitu bermulanya hari tarwiyah.
kan. Jadi 3 hari relax lah, maknanya pergi masjid apa dan sebagainya, macam kita hari ni kan. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung seterusnya lah apa yang berlaku pada hari tarwiyah Nabi, hari Arafah dan sebagainya. Cuma saya nak akhiri malam ni dengan yang tadi saya sebutlah, apakah di sebalik tawaf dan sa'i ni. Yang pertamanya di sebalik tawaf. Ni renungan peribadi saya lah masa saya buat tawaf kali yang pertama. Saya sendiri mencari makna kenapa ibadah ni macam ni. Dan kalau solat ni kita faham berdiri baca khusyuk depan Allah SWT. Tawaf ni kita pusing dengan keadaan bersesak dan sebagainya. Itu kalau yang bawah, kalau yang kat atas jauh jalan ni. Kenapa nak kena buat benda ni, pusing ni? Sampailah bila satu tahap especially masa saya buat yang kat tempat atas sikit lah, yang jauh sikit. Kat bawah ni pasal mungkin kalau laju sekejap je habis, kita tak sempat nak tadabbur. Bila saya tawaf di atas yang jauh sikit ni kan, satu pusingan je dah berapa minit kan, 1 point something lah kilometer kan, or less lah, less sikit, mungkin 700 meter dalam satu pusingan, lebih daripada stadium Mula-mula memang penat lah kan. Mula-mula kan, kalau yang jauh tu kan, pusingan pertama, pusingan kedua, mikir bila nak habis je. Kita buat ni pasal disuruh je. Tak jumpa apa sebab aku nak kata khusyuk susah kan, nak kata merasa kenikmatan, kelazatan iman macam solat pun tak rasa. Kenapa aku buat benda ni? Bermain dalam jiwa saya. Sampailah ke pusingan ketiga dan pusingan keempat, ataupun mungkin antara pusingan ketiga dan pusingan keempat, saya bila pusing tu, dia dah jadi macam automatik. Saya dah tak sedar. Tahu-tahu dah habis. Tahu-tahu dah sampai balik. Tahu-tahu dah sampai balik. Sebab apa? Masa pusingan 1, 2, 3 ni kita baru tengah nak adjust kan. Duk tengok lagi orang tu, orang ni tergolek kena langgar dengan wheelchair kan. Duk tengok orang tengok kan. Kita tak betul-betul lagi masuk dalam mood tawaf yang betul sebagaimana yang sepatutnya, iaitu dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasa masuk pusingan kedua, pusingan ketiga tu baru kita ni betul-betul khusyuk zikir ataupun baca doa. Sebab itu tuan-tuan, kalau pergi umrah, pergi haji, ketika tawaf, janganlah, kalau boleh lah saya nasihat, tak perlulah baca doa daripada buku. Biasanya yang tuan-tuan baca, tuan-tuan pun tak faham, betul tak? Sebab tu ada yang ketika tawaf tu, pergi umrah, tawaf, Allahumma rzuqna hajjan mabrura, doa minta haji mabrur, tengah tawaf. Pasal dia pun tak faham kan doa yang ada tu. Tak masalah, kalau nak baca juga silakan, tapi yang lebih baik dan yang sepatutnya ialah kita berzikir dan berdoa daripada hati. Apa sahaja dalam bahasa yang kita faham dan dengan setulus hati, sebagaimana kita ni berdoa dalam sujud kita, dalam qiyamul lail kita, macam itulah yang sepatutnya kan. Apatah lagi mengikut mutawif kan, tak tahu, saya pun tak faham juga. Maksudnya ada setengah jemaah suka kan, yang maknanya doa beramai-ramai ikut mutawif ni. Atau bagi saya susahlah nak datang perasaan tu kan, pasal duk ikut orang kan. Kita ni ada benda kita nak minta, kalau boleh sampai menangis lah. Kita berbicara dengan Allah sepanjang, kita ingat kepada Allah SWT sepanjang kita tawaf. Kalau itu yang berlaku tuan-tuan, kita akan perasan pada pusingan ketiga, pusingan keempat biasanya, mungkin kalau tuan-tuan orang hebat daripada awal lagi lah, masuk pusingan ketiga, pusingan keempat, tuan-tuan tak sedar tiba-tiba dah habis dah tawaf. Saya balik Malaysia, baru saya baca buku Muhammad Asad tu, Road to Mecca tu kan. Kalau tuan-tuan tak pernah baca, saya cadangkan bacalah, cuma dia agak panjang lah cerita dia tu. Bila saya baca cerita dia tawaf, rupanya dia rasa benda yang sama. Pusingan pertama, pusingan kedua, dia duk question diri dia, apa benda aku buat ni? Pusing tengah-tengah panah, huru-hara dan sebagainya ni kan. Masuk pusingan ketiga, pusingan keempat, dia kata, aku merasakan seolah-olah aku sedang berenang dalam satu orbit, menuju ke satu pusat, berenang dalam satu orbit di sekeliling satu pusat yang penuh keagungan, sehingga aku tenggelam dalam perasaan khusyuk kan. Seolah-olah ini yang Allah SWT nak gambarkan ketika Allah sebut kan dalam surah Yasin, kita baca selalu, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar
wa kullun fi falakin yasbahun. Dan segala benda di atas muka bumi ataupun dalam alam ini berenang pada orbitnya. Fi falakin yasbahun. Falak, orbit. Semua benda Allah SWT sebenarnya jadikan berenang mengikut orbitnya. Termasuklah manusia. Seolah-olah kita ni sebenarnya lah, sebab tu kita pun menghadap kiblat, kita pun solat mengikut ada waktu, ada ketetapan kitaban mauquta kan, waktu yang ditentukan, ada rhythmnya. Bila kita tak ikut tu, dia tak rasa. Sama macam orang tawaf, kalau dia buat main-main pusing-pusing zigzag, dia tak rasa. Tapi bila kita ikut rhythm dan susunan yang Allah SWT tentukan, benda yang berat sebenarnya kan, kalau orang sakit kaki dan sebagainya pun akan hilang. Ni jujur saya cakap, ni pengalaman saya pun masa pusingan pertama, kedua tu terasa juga lenguh. Lepas tu hilang. Jadi seolah-olah lah, wallahu alam ini bukan kata ulama Tuan Haji. Saya rasakan seolah-olah umpama itulah kehidupan kita. Bayangkan umpama satu pusingan tawaf ni 10 tahun hidup kita. Katalah darab 7 jadi 70 tahun average hidup manusia. Umur berapa biasa ni baru kita ni sedar apa makna hidup ni? Betul kan? Sebab tu umur ahli syurga umur berapa tuan-tuan? Semua orang, semua kita ni lah, kalau masuk syurga insya-Allah, dalam syurga umur kita akan jadi 33 tahun. Hadis Nabi SAW sebut umur ahli syurga ialah 33 tahun. Dalam Quran sebut umur kematangan, dan Nabi pun terima wahyu umur 40 tahun. Betul tak? Jadi bagi kebanyakan manusia, ini dia punya peak dia lah. Ketika umur 30, umur 40 ni, dia baru sedar sebenarnya hubungan dia dengan alam dan dengan Tuhan yang menciptakan dia. Dan bila dia sedar, dia sentiasa merasakan hubungan tersebut dalam hidup dia setiap hari, sehingga hidup yang sebenarnya susah menjadi senang. Hidup yang penat, yang berat menjadi ringan. Kepenatan tidak terasa, sebab dia yakin bahawa perjalanan hidup dia ini sebenarnya ialah satu pusingan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya begitulah Tuan Haji. Seolah-olahnya. Ini menurut saya lah, pengalaman peribadi juga. Setiap satu pusingan tu umpama hidup kita. Seolah Allah nak bagi faham, orang yang hidup dengan mengingati Allah, berpusing dalam lingkaran yang Allah tentukan, dia tidak akan merasa susah dalam hidup ni. Tidak akan rasa penat, tidak akan rasa berat. Walaupun macam-macam benda berlaku, betul tak? Time tawaf kan, memanglah kaki sakit, dahaga, kalau yang bertongkat tu lagi, yang macam-macam ujian. Tapi bila khusyuk, semua tu akan terangkat dan hilang. Sebab kita dah masuk dalam orbit. Kita sudah menjadi serasi dengan alam secara keseluruhannya. Itu tawaf. Sa'i pula, saya baca tadi, kenapa 7 kali Siti Hajar ni ulang alik baru Allah bagi keluar air Zam-Zam? Kenapa tak bila kali pertama, kali kedua cukuplah? Dah usaha kan, Allah nak tengok Siti Hajar berusaha. Lari sekali penat dah tuan-tuan, naik bukit, turun bukit. Cukuplah sekali itu sebagai usaha, Allah bagilah keluar air Zam-Zam. Tak cukup sekali, 7 kali. Jadi ada orang sebut larian Siti Hajar bukan sekadar larian usaha untuk mencari air. Larian Siti Hajar ialah larian menghidupkan kemanusiaan dan peradaban. Tekad dan komitmen menghidupkan peradaban di sebuah tempat yang kontang dan mustahil hidupnya manusia di situ. Seolah-olah Allah SWT nak bagi tahu pada kita, kerja nak bina kehidupan yang akhirnya makmur ni kan, Makkah dulu Koring Kontang nak dapat keluar air pertama tu, sekurang-kurangnya kena usaha yang pada tahap itu 7 kali berlari, yang susah. Mungkinlah kalau nak ambil isyarat, mungkin mengambil 70 tahun hidup kita, mungkin 7 generasi dan sebagainya. Tetapi larian itu bukanlah larian sekadar untuk mencari air, tetapi sebenarnya larian menghidupkan makna kemanusiaan. Siti Hajar berlari semata-mata untuk akhirnya dengan air Zam-Zam itulah hari ini punca juga Makkah itu menjadi makmur. Orang datang menjadi tempat ibadah dan sebagainya.
Jadi barangkali itulah makna kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Allah sebut innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah nak bagi tahu hidup di dunia ni simbolik, simbol kepada Allah. Hidup di dunia ni menghidupkan orang lain, menyusahkan diri demi hidupkan anaknya, ialah perjalanan menuju Allah. Bukan ibadah yang kita duk buat kepada Allah sahaja, perjalanan menuju Allah, tetapi suluk ni perjalanan. Kita bercucuk tanam, kita berpolitik, kita berniaga demi orang lain, demi menghidupkan manusia, sebenarnya ialah perjalanan yang dinasabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut innas safa wal marwata min sya'airillah. Lari di Safa dan Marwah itu simbol untuk aku. Larian itu untuk aku. Segala usaha yang kamu buat untuk menghidupkan manusia untuk aku. Itu ibadah. Bukan sekadar solat kamu ibadah, bukan puasa, bukan tawaf sahaja. Tu kerja-kerja kita dalam membangunkan peradaban ialah ibadah. Ialah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah itulah maknanya lah, kan. Jadi makna ni makna yang besar lah. Ya, mungkin pergi umrah 2-3 kali pun belum tentu kita dapat absorb makna ni untuk dibawa balik dalam hidup. Sebab tu mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tashuddur rihal. Tak perlulah susah payah kecuali pergi 3 masjid ni, kan. Antaranya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau susah nak datang sekalipun, kamu datanglah. Because the meaning you will bring back by doing tawaf, by doing sa'i is so enormous, sangat besar maknanya dalam hidup kita semua. Wallahu alam. Itu sedikit renungan lah, dan saya rasa tak jauh lah renungan tu, walaupun renungan peribadi, sebab perkara sama dialami oleh Muhammad Asad, seorang Yahudi yang masuk Islam pun boleh merasai benda yang sama. Maknanya most likely itulah hikmah yang betul kot. Wallahu alam, pandangan saya lah. Jadi setakat itu dulu pada malam ni, minta maaf panjang sikit. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung bermulanya hari tarwiyah Nabi SAW dan manasik-manasik yang seterusnya insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.